Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Dinawati Al-Fadhil Ustaz Abu Nusaibah Ustaz Syauhi selaku pengacara majlis, yang dimuliakan Tuan Haji Samsul selaku ketua rombongan Haji Jemaah Haji Syarikat 3D pada saat ini, muslimin dan muslimat, haji dan hajah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini, petang hari Rabu dah kita ni, Rabu 28 hari bulan Zulhijjah 1443 bersamaan dengan 27 Julai 2022. Alhamdulillah, kita dapat bersama dalam majlis ilmu yang dikira sebagai majlis yang terakhir lah untuk jemaah yang akan pulang pada esok hari ataupun malam ini. Kita kira kita ni jemaah nafar awal yang ramai lah, walaupun ada lagi yang awal-awal. Jadi kita kira hari ni majoriti kita ni rombongan nafar awal yang akan balik awal sedikit daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi para jemaah sekalian, tajuk kita Madinah yang disayangi. Kenapa kita kata Madinah yang disayangi? Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih bumi yang bertuah ini, bumi yang diberkati ini sebagai tempat tapak terpancarnya Islam ke seluruh dunia. Mana Nabi SAW dalam banyak-banyak tempat. Ketika itu Nabi bermula dakwah di Mekah, tapi penuh dengan cabaran, penuh dengan godaan, penuh dengan segala penentangan. Yang menentang dia siapa? Keluarga dia sendiri. Itulah kata penyair, wa zulmu zawil qurba asyaddu ghadalatan min waqin kusabil muhandadi. Kezaliman yang dibuat oleh keluarga, orang-orang yang rapat dengan kita, anak-anak kita, lebih dahsyat daripada pukulan pedang muhannad. Maknanya kalau orang lain buat zalim, buat khianat, kita kata orang lain. Tapi kalau anak-anak sendiri khianat, kita kata cukup dah. Sepatutnya anak-anak ni, mereka yang akan bela kita, mereka yang akan tolong kita. Tapi menjadi sunnatullah, dakwah Nabi ditentang oleh sebahagian daripada keluarga dia sendiri. Ada juga yang menyokong daripada keluarga. Alhamdulillah, sewaktu di Mekah, haji dan hajah telah dapat kita pergi ziarah makam Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang menjadi pembela Nabi, yang unggul dan yang terawal sehinggalah saat kematiannya. Kemudian seorang lelaki bapa saudara dia, Abu Talib, membela dari sudut keluarga, tapi dia tidak terima dari sudut prinsip. Dari sudut keluarga, naam, dia bela. Tapi yang peliknya, pak saudara dia Abu Lahab, keluarga pun tak bela, prinsip pun tidak ada. Maka berlakulah pertembungan, perlawanan yang cukup dahsyat. Kita mengatakan demikianlah ketetapan Allah Azza wa Jalla, dakwah ini perlu diteruskan. Sama ada disokong oleh kawan atau disokong oleh lawan, kita mengatakan kita akan teruskan. Allah Ta'ala pilih ketika Nabi SAW dipaksa keluar daripada Mekah. Ingat waktu kita berjalan dulu, saya rasa yang kursi yang paling ke sana, ada kursi yang ke sini. Nanti balik ke sini tekuk pula. Satu pasal dengan ceramah terakhir itu. Kursi tak ada. Dia tak ada protokol apa. Kursi ke depan lagi senang. Waktu Nabi nak keluar dari Mekah, dia berhenti di Hazwarah. Nabi tengok pada muka Kaabah. Nabi kata, ya Makkah, laula qaumuki akhrajuni lama kharaj. Wahai Makkah, kalaulah tidak kerana kaum kamu, pendudukmu, halau aku keluar dari Mekah, aku tak akan keluar. Maka Nabi keluar dengan izin Allah Azza wa Jalla, menjadi suatu ketetapan Allah Ta'ala pilih negeri yang mulia ini. Maka Nabi SAW sebut kepada kita dalam hadis yang sahih, Nabi kata, la tushaddu rihal, jangan kamu mengembara kecuali untuk beribadat kecuali kepada 3 buah masjid.
Masjid yang pertama, Masjid Mekah. Masjid yang kedua, Masjid aku ni, dia kata, Masjid Madinah. Alhamdulillah, kita telah mengembara kedua masjid. Satu lagi yang kita belum jejak, iaitulah Masjid Al-Aqsa. Ana banyak kali orang ajak pergi Masjid Al-Aqsa. Kita berdoa daripada belum naik uban dulu, sampai ke Berumban. Minta Allah Ta'ala jangan mati kecuali kita solat di Masjid Al-Aqsa. Tetapi, oleh kerana ada fatwa daripada kesatuan ulama yang tidak membenarkan kita pergi kerana kita kena bayar visa kepada Yahudi. Alhamdulillah, dalam persidangan khas tentang Palestin di Hotel Movenpick Tabung Haji baru ni, alhamdulillah ulama-ulama Palestin datang. Mereka merayu supaya kita ulama-ulama antarabangsa yang mengeluarkan fatwa itu semak balik, kerana kita perlu umat Islam pergi ke Palestin. Saya menunggu sekiranya sewakan itu dibuka, mengharuskan kita melawat Palestin. InsyaAllah kita akan pergi ke sana. Apa nak ikut? Nak pergi belakang, bayar tambah sendiri tadi. Baik, jadi dua tanah haram kita sudah sampai. Solat di Mekah kita boleh pahala berapa? 100,000. Selama kita duduk Mekah lebih kurang 20 hari lebih tu, kaya ke tak kaya kita? Berapa juta dah boleh solat? Balik-balik tak payah semaya. Cukup. Kan? Ada orang hak tak apa dia mari tak apa mana tak betul jalan. Dia mari Mekah 10 hari balik tak manfaat. Dia kata dia punya aset juta-juta. Kata boyak dia ni. Nah, ini dia punya salah faham. Maka Nabi sebut, kalau tidak kamu keluar, aku tak keluar. Tapi itulah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kenapa 3 buah masjid ini mempunyai kelebihan? Soalan, kenapa 3 buah masjid ini mempunyai kelebihan yang tersendiri? Sebab apa? Yang pertama, tanda jawapannya. Sampai tanda penilaian, tanda jawapannya. Yang pertama, Allah yang pilih tapak masjid. Kita buat masjid, buat kita ad hoc, AJK yang pilih. AJK pilih, nak buat sini, arkitek pula tolong buat plan tak. Yang menjadi pemilih tapak Allah Azza wa Jalla. Siapa dia ingat? Bagaimana cara kita nak tahu Allah yang pilih tapak? Macam mana kita nak kata? Siapa dia boleh jawab? Silakan. Kita nak suruh depan ni, kata ni malah duduk depan ni. Hak belakang tu jawab. Siapa dia ingat untuk Masjid Mekah dulu? Siapa dia boleh jawab? Nanti Mekah dulu satu-satu. Mekah. Tak apalah, jawab Madinah pun tak apa. Nampak semangat. Di Madinah apa dia dalil dia? Unta yang bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali orang pegang tali unta Nabi kata da'uha fa innaha ma'muratun. Nabi kata lepas unta aku ni, dia telah diberi arahan. Mana unta telah ada GPS. Kalau kita sibuk dengan GPS, berapa lagi kita duduk percaya ke dia dalam itu? Weh, lagi macam-macam mazhab ada tak? Kita kadang-kadang weh ni habis dalam hutan masuk. Pergi masuk dalam rumah orang. Allah percaya kau weh juga, jangan main. Kita tak ada percaya sangat dia. Kalau tempat kita tahu, jangan percaya sangatlah kita kan ada. Baru ni masa hujan banjir pun, saya balik beberapa tempat memang air naik, air banjir. Tapi weh tu atas itu, left tu pergi kiri. Kita berterai ikut dia. Pergi jabatan kalau kita nak lalu tu memang duduk lain tu. Kata tolong dia ni. Jadi kita ni kalau kita ada ilmu jangan percaya sangat orang kita tu. Kita kena tengok juga dengan ilmu kita. Itu yang dikatakan taklid buta. Taklid buta ni maknanya asal kau kata ya pergi lah. Kita kena nilai dengan ilmu dan pengetahuan yang kita ada. Masjid Madinah jelas. Yang membina masjid dia siapa? Arkitek dia, engineer dia siapa? Nabi SAW yang bina. Waktu bina masjid, Nabi angkat batu-batu. Orang kata Rasulullah tak payahlah angkat, kita yang buat. Nabi kata aku nak pahala macam kamu juga. Allahu Akbar. Jadi Nabi ni bukan duduk goyang kaki. Arah sahabat buat ni, dia duduk rehat ya. Tidak, itu bukan cara pendidikan yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi kita ni, kadang-kadang kita ni percaya ke orang, Tok Syekh duduk diam je, anak murid je pergi sana sini, kita kata tidak. Adapun di Mekah, Allah Ta'ala telah beri wahyu kepada Nabi Ibrahim AS. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait.
Allah kata kami tunjukkan kepada Ibrahim tapak rumah. Cuma khilaf lah. Adakah tapak tu sudah ada? Kaabah telah dibina. Dalam buku Mekah tu saya dah ceritakan. Ada yang mengatakan malaikat yang bina Kaabah. Kemudian disambung oleh Nabi Adam. Disambung oleh Syis, anak dia. Kemudian bila datang banjir, tenggelam. Zaman Nabi Nuh, Taufan. Sehinggalah munculnya zaman Nabi Ibrahim AS. Yang pentingnya, Allah Ta'ala kata, aku yang tunjuk kepada Ibrahim tapak Kaabah. Ibrahim bila? Dua terjawab. Pemilih tapak Mekah siapa? Allah. Engineering arkitek dia siapa? Ibrahim dan ingat lagi yang lupa Ismail. Palestin siapa yang pilih tapak? Allah yang pilih. Siapa yang bina dia? Daud dan Sulaiman. Dua beranak yang menjadi nabi dan jadi raja. Dua-dua sekali. Sulaiman dia berdoa, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Beri kepada aku kerajaan yang tak ada bagi pada orang lain. Itu doa Nabi Sulaiman. Saya berhenti sebuah masjid, ada juga imam doa lah itu. Wahabli mulkan la yanbaghi li amin ya rabbi, kata saudara. Nak kerajaan lebih pada Sulaiman, kita ada orang lain. Kata kita, sebab itulah kita berdoa tu ada benda yang sesuai dengan kita. Ada benda yang tak sesuai. Macam doa Nabi Ibrahim pada ayah dia. Tak boleh kita baca. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah ayah aku sesat. Apa kan dikata ayah sesat? Jadi doa-doa ni ada doa yang dibaca oleh Ibrahim untuk dia dan keluarga dia, zuriat dia. Naam, kita boleh baca. Tapi doa Ibrahim pada ayah dia kena pilih. Ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Kita kata itulah dia panggil fiqhud doa. Fiqh doa. Baik para jemaah sekalian, kita berada di Madinah. Dalam hadis yang sahih, tuan-tuan tengok dalam kitab kita ni. Saya dah sebut beberapa hadis tentang kelebihan Madinah. Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahim harrama Makkah. Nabi Ibrahim telah mengisytiharkan tanah haram Makkah. Wa inni haramtul Madinah. Dan aku telah mengisytiharkan tanah haram Madinah ini. Madinah ni tanah haram dia baina airin ila saw. Nabi kata Madinah ni tanah haram di antara bukit air. Kat mana bukit air? Mana bukit air? Royak dah. Mai royak dah. Hari ni tak ingat pun. Baik, bukit air, bukit besar di belakang bukit Masjid Quba. Kita duduk Masjid Quba tu, kita nak pergi Masjid Miqat. Esok kita naik pasal tunjuk lagi. Dia masjid dia panjang daripada Masjid Quba tu sampai ke Miqat. Kenapa nama air? Kalau kita perhati tengok macam unta tidur. Guling situ. Itu nama dia Bukit Air. Satu lagi, Bukit Thawr. Di mana ke Bukit Thawr? Bukit Thawr ni sebuah bukit kecil duduk di belakang Bukit Uhud. Sebab apa Nabi tak sebut Bukit Uhud? Kalau kata Madinah di antara tanah haram antara Bukit Air dengan Bukit Uhud, semua orang tahu Bukit Uhud kat mana kan? Nampak besar. Tapi Nabi sebut Thawr. Itu hikmahnya supaya Bukit Uhud sini, Thawr di sini. Dia nak supaya tak ada siapa khilaf bahawa Bukit Uhud masuk di dalam tanah haram Madinah. Sehingga kan Nabi SAW sangat sayang kepada Uhud. Nabi kita bila keluar daripada Madinah, bila dia balik dalam musafir, balik dalam peperangan ke apa, dia dekat dengan Bukit Uhud, Nabi kita tukar dia unta dia. Laju sikit. Nabi kata haza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini Bukit Uhud, bukit yang sayang kepada kita, kita pun sayang kepada dia. Itu dia panggil cinta berbalas. Cinta berbalas di antara Nabi SAW dengan makhluk-makhluk yang lain. Tuan-tuan dengar ada cerita. Berapakah cinta berbalas yang kita dah dengar? Bukit Uhud. Uhud, bukit sayang kepada kita, kita pun sayang kepada dia. Satu lagi, cinta berbalas di antara Nabi dengan jamadat, dengan benda yang tidak berakal. Apa dia? Tak boleh jawab. Pokok kurma dalam masjid. Nabi kita bila dia buat masjid, dia ambil batang kurma yang dah kering, dia pacok situ dekat mimbar dia. Waktu nak khutbah, Nabi tu sandar situ lah. Sandar dekat tiang tu.
Tiba-tiba bila masjid dibesarkan, orang dah ramai. Seorang ahli koprak Madinah ni, seorang perempuan makcik ni, dia minta izin dengan Nabi SAW nak buat mimbar. Mimbar dia 3 tangga je. Maka Nabi setuju. Bila Nabi naik atas mimbar, tiba-tiba kedengaran bunyi macam kanak-kanak menangis dalam masjid. Nabi tengok, apa dia menangis? Budak tak ada. Maka dia turun, pergi dari tempat dia mimbar sekarang, dia pergi ke tempat pokok batang tamar yang dipacak, yang kering tu. Menangis. Sahabat-sahabat dengar. Kerana itulah kata di para ulama, kalaulah batang tamar yang kering pun sayang ke Nabi, sayang nak berpisah dengan Rasulullah SAW, sudah tentulah kita yang apa ni, yang berakal ini lebih lagi sedih nak berpisah dengan Nabi SAW. Pagi tadi waktu kita cerita, tapi banyak siaran terganggu tadi. Baru kita semangat nak pergi cerita Nabi wafat, kena halau pula. Kali pertama kita kena halau kau orang Bangladesh. Biasa polis yang halau ni. Jadi benar. Jadi biasalah penceramah ni kalau terganggu, hilang dia punya idea sekejap. Biasa kalau kita cerita tentang wafatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada perasaan sedih di situ. Bagaimana nasihat Nabi sebut, kalau kamu ditimpa musibah, falyatadzakkar musibatuhu bi. Nabi kata, ingatlah musibah tu dengan kehilangan aku. Itu yang paling kuat sekali. Jadi alhamdulillah, maka Nabi kita istihad tanah haram Madinah ni di antara Bukit Ai dengan Thawr, dan ma baina labataiha. Nabi kata di antara 2 tanah hitam. Tanah hitam di sebelah syarqiyah ni, sebelah sana, dengan tanah hitam di sebelah gharbiyah, sebelah barat. Jadi ada tanda situlah, tanda sempadan tanah haram. Cuma berbeza tanah haram Madinah ni dengan Mekah, banyak juga perbezaan. Di antaranya tentang hukum tanah haram. Kalau orang tangkap hayat perburuan di Mekah, dia kena bayar, kena ganti. Dia tangkap di Madinah ni macam mana? Adakah dia kena bayar juga? Ada kena ganti juga, atau ukur dengan istighfar dan sebagainya? Itu menjadi khilaf ulama. Yang penting sekali, yang paling besar sekali perbezaannya, iaitulah tentang pahala solat. Di Mekah kita dapat 100,000 di Masjid Haram dan juga di Tanah Haram. Di Madinah ni kita dapat 1,000 di mana? Dalam Masjid Nabawi Syarif atau Masjid Haram. Sekarang kan ada orang pening. Dia kata ustaz, sekali ustaz kata Masjid Haram, sekali ustaz kata Masjid Nabi, ada kala kata ustaz Masjid Nabawi. Hak mana satu? Hak mana soal? Kau betul ya? Betul belakang. Kalau kata ini Masjid Haram, Haram Nabawi, Haram Madinah, betul lah. Sebab dia duduk di dalam tanah haram Madinah. Kalau kata Masjid Nabi, betul tak? Itu bahasa Melayu, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Masjid Nabawi, betul juga. Sebab Masjid Nabawi tu Arab. Dia ada nisbah, dia panggil masjid ini hak Nabi punya. Nabi yang bina, Nabi yang mengasaskannya. Itu dia panggil Masjid Nabawi. Lepas tu ada kawan-kawan kita, dia buat NGO Nabawi di Malaysia. Saya tegur pun tak peduli dia. NGO Nabawi, semua Nabawi dia. Nabawi itu mana hak Nabi. Cerita-cerita dalam channel dia tu banyak cerita hadis palsu. Tapi dakwah hak Nabi, kita kata bahaya. Jadi kita nak dakwah hak Nabi ni satu benda yang mesti ada autoriti, ada autentik. Setiap perkara yang kita nak buat, kita kena ada autentik. Maka dalam tanah haram Madinah ni perbezaannya dari sudut hukum tanah haram satu, yang kedua dari sudut pahala. Keadaan pahala kita dapat 1,000 di dalam Masjid Nabi. Itu pun ada sebahagian ulama mempersempitkan. Dia kata yang 1,000 itu pun dalam Masjid Nabi yang asal. Masjid Nabi yang asal ni kecil ya. Mungkin yang muslim yang masuk Raudhah tu perasan ke tidak? Dalam kawasan Raudhah tu dia ada tiang yang pula ditulis tanda itu haddu masjid Rasulillah. Itu je sempadan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam daripada mimbar ke kanan dalam 7 tiang. 1 2 3 4 7 habis. Lepas pada itu bukan lagi dibina. Cuma alhamdulillah majoriti ulama mengatakan selagi masjid itu dibina bersambung dengan Masjid Nabi, maka dia tetap mempunyai pahala Masjid Nabi. Kita kata alhamdulillah. Walaupun begitu, ramai juga yang jadi pokgak di luar masjid. Penuh di bawah payung tu. Dia solat situ. Ada orang tanya boleh pahala ke tidak? Saya kata wallahu alam. Para ulama berkhilaf tak. Dalam masjid berkhilaf tak. Antara bangunan asal dengan bangunan baru.
Ni kalau kita nak keluar daripada bangunan baru kepada luar masjid, saya kata jauh je. Jadi kita ambil setakat dalam bangunan, kecuali masjid penuh, full sungguh-sungguh. Sah dia keluar sampai keluar, itu para ulama Madinah mengatakan dia tetap juga mendapat pahala 1000 insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Bila kita datang ke Madinah, biasanya dia panggil az-ziarah asy-syar'iyyah. Ziarah yang dituntut. Kita bila datang ke Madinah ni ada tempat-tempat yang kita pergi. Jadi alhamdulillah saya dah menunaikan tanggungjawab. Tunai atau tak tunai? Tulis nombor 5. Tak campaign ni. Kalau nak tulis 10 tulis. Baik. Tulis berapa? 1. Oh tidak, dua. Tak camuk dah betul ni. Baik. Gurai itu tak saya. Jadi Nabi SAW duduk yang pertama sekali bila sampai Madinah, kita mesti pergi ke masjid Nabi. Kecuali perempuan yang uzur yang tak ada masuk itu dia panggil uzur syar'i. Uzur syar'i, mana uzur secara syarak, insya-Allah kita boleh pahala juga sebab memang kita niat nak solat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba tak dapat. Pagi yang kita nak pergi Raudah tu ada muslimat bagi tahu, sedih ustaz saya tak boleh masuk Raudah. Jadi kita kata insya-Allah kita datang nanti. Pakej mana yang terbaik untuk hajah nak mari pula umrah? Pakej mana? Tak ke? Alah. Pakej yang terbaik tulis. Saya beri nama pakej. 3D jangan mati. Ini hak saya nak cakap hari ni dah. Pakej yang bersesuai dengan waktu tidak haid. Itu yang paling baik. Tulis tak? Mana kita tahu kita punya haid pada 1 hingga 10 hari bulan awal bulan. Kita akan cari pakej yang pergi pada 11 sehingga 30. Betul lah tu. Tak payah makan ubat, tak payah cari doktor, tak payah cari pil, tak payah duduk cari air jampi. Ada masjid mari je, jampi sikit. Saya nak pergi mandi. Lepas tu jampi apa? Jampi lah. Dia punya baik dia bercara. Saya kata kenapa dia masa nak makan ubat dia tak mari jampi. Dia nak makan ubat selalu suruh jampi pula. Jadi ustaz ni kita duduk pun jampi orang selalu kata. Jangan makan. Baik, itu doktor amat kita ni. Kalau dia tak setuju dia boleh balik tidur saya ni. Mana pakej yang terbaik untuk muslimat yang ada haid? Iaitulah dia cari tarikh yang dia boleh ibadat. Kita mari biasa umrah ni 10 hari, 2 minggu kan. Jadi ambil tarikh tu. Jadi supaya tak mari sini duk menyesal lah, rugi lah. Setengah orang dia tahu pun memang waktu tu waktu dia haid. Kita pergi ambil pakej apa? Tak ada pakej lain tak saya nak ikut ustaz ni. Pasal kena ambil tarikh ni. Tak ada masalah. Kita niatlah nak pergi ke Mekah dengan Madinah. Jangan niat nak pergi umrah. Pasal umrah memang tak sempat dengan tarikh yang dia ada. Jadi apa? Baiklah. Para jemaah sekalian. Jadi kita yang pertama sekali kita telah menunaikan tanggungjawab kita di Madinah yang disayangi, iaitulah solat di mana? Di Masjid Nabawi Syarif bagi orang yang mampu, bagi orang yang boleh pergi solat sebanyak mungkin. Malam ni malam terakhir ni banyak sikit. Kita solat rawatib tu kita banyak. Lepas Isya tu ada yang ada 4, kemudian solat lagi apa solat lah apa solat pun biar dibanyak di dalam Masjid Nabawi Syarif insya-Allah. Kemudian oleh kerana kita duduk dalam masjid, kita juga berpeluang pergi ke Raudah. Raudah ni ada kelebihan sendiri ke tidak? Jawabnya tak ada hadis khas yang mengatakan solatun fi raudati. Tak, solat di Raudah tu dia boleh pahala sekian-sekian, tidak ada. Yang adanya solatun fi masjid. Di mana? Solat di masjid aku. Raudah tu duduk di mana? Dalam masjid. Tapi apa kelebihan Raudah? Jawabnya ada kelebihan tersendiri. Yang pertama sekali, disitulah tempat Nabi kita solat. Disitulah tempat Nabi kita beriktikaf. Disitulah tempat banyaknya turun wahyu. Rasa ada waktu nak pergi ziarah tu, ada satu pintu nama dia tulis Babu Jibril. Tengok ke tak? Jumpa ke tak? Ada selfie for dia. Tengok. Alhamdulillah. Kita pun tak ingat nak besar. Itu maaf banyak-banyak. Kalau tak ingat lagi malam ni kita pusing pulak keluar tengok. Nama dia sebab apa nama Babu Jibril? Maka diceritakan, kan rumah Nabi di belakang masjid tu, tempat ada benda tinggi tu, itu semua tu hujurat. Nabi tak ada rumah, dia ada hujurat. Apa dia hujurat? Bilik-bilik je dia. Bilik Hafsah ini, bilik apa sahabat ni, isteri yang lain, Ummu Salamah tu. Bilik-bilik je dia. Rumah-rumah tidak ada. Sehingga sewaktu nak bina masjid,
zaman Umar bin Abdul Aziz tahun 90. Dia nak besarkan masjid. Ketua ulama Madinah nama dia Sa'id bin Musayyib menangis di masjid. Saya rayu kepada Tuan Gubernur Umar bin Aziz, masa tu dia Gubernur. Kalau dia khalifah mungkin dia tak buat, tapi dia Gubernur, dia duduk di bawah khalifah yang mengarahkan dia supaya runtuhkan hujurat, runtuhkan bilik-bilik rumah Nabi itu masuk dalam masjid. Jadi kata Sa'id, bila aku masuk dalam rumah ni tengok Allah, dia kata angkat tangan gini sampai ke atas. Rendah ya rumah dia. Rumah dia lepas kepala, tudung matahari, tak kena hujan, tak kena panas, cukup rumah Nabi SAW, bilik dia. Dia kata janganlah runtuh. Nanti biar orang datang kemudian dia tengok Nabi ketua negara, Nabi di tangan dia Allah Ta'ala beri kekuasaan dan khazanah-khazanah harta yang banyak. Mari daripada rampasan perang, daripada zakat, daripada apa. Biar orang tengok ini dah zuhudnya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa zuhudnya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Aziz kata, apa aku nak buat? Aku diarahkan, aku diperintahkan supaya meruntuhkan hujurat dan membesarkan masjid. Nah, sebab itulah dalam kubur Nabi itu ijtihad Umar bin Aziz, dia buat 4 segi yang menghadap ke arah kubur, arah kiblat tu dia buat macam bucu 3 supaya kita tak betul-betul menghadap ke arah kubur. Itu ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Aziz. Jadi kita ini ramai orang kadang-kadang mengaku ahli agama, mengaku ahli itu, ahli ni, tapi hidup mewah lebih pada orang lain. Nah, dulu kalau orang mengaji ilmu-ilmu apa ni zuhud ni, oh cukup-cukup ya, orang yang cukup makan yang ambil dunia. Sekarang jangan main. Orang yang paling zuhud lah yang paling mewah bagi haji contohnya. Nah, paling mewah duduk makan minum kuat. Lepas tu lah saya bimbang sekali. Bila kita duduk Mekah ni banyak duduk makan sana makan sini. Orang duduk tengok dia ni pergi haji ke pergi cari menu. Allah penat sangat. Malam ni makan unta, esok makan ikan goreng. Jangan banyak anak puh tu. Onyo sama kawan-kawan yang lain. Jadi Jibril datang, dia masuk ikut pintu tu lah, pergi rumah Nabi, pergi hujurat, pergi ke bilik-bilik Nabi SAW. Terima wahyu. Kemudian Nabi juga sebut ma baina baiti wa minbari. Di antara rumah dia di sini maksud rumah Aisyah. Kalau semua rumah, luas lagi dia punya raudhah sampai ke belakang. Lah, ulama kata baiti di sini kembali kepada rumah Aisyah. Ma baina baiti wa minbari, di antara rumah aku dengan mimbar dia nampak dah. Tempat Nabi berkhutbah tu. Dia kata Nabi membaca khutbah, dia tak baca. Yang baca khutbah ni kita. Khutbah kita ni bertaraf wahyu. Dia tulis kat depan tu, tidak dibenarkan menambah, tidak dibenarkan macam-macam. Kalau saya khutbah, saya tak tambah. Kalau saya syarat. Syarat. Dia panjang sikit pada orang lain. Nah, kalau orang 15 minit, kita 25 minit. Panjang sikit lah. Panjang sikit pun. Kalau kita sudah awal pun dia buah juga. Bukannya tu. Baik. Tempat Nabi kita khutbah tu mimbar. Yang ada ruang tadi kita tunjuk masa gambar kan. Itu dia panggil mihrab. Kita nak bagi tahu kaum muslimat dia jangan duduk depan masjid. Dia tak kenal mimbar dengan mihrab, tukar. Mimbar, mihrab. Mimbar tu kat mana? Tempat khutbah. Mihrab yang ada tempat imam tu. Tapi zaman Nabi tak ada mihrab. Mihrab ni kemudian datang. Untuk tanda senang orang tahu sini tempat imam, sini arah kiblat. Maka Nabi kata di antara rumah aku dengan mimbar itu raudhatun min riyadil jannah, taman syurga. Jadi di sini para ulama telah huraikan apa makna taman syurga di sini. Ada yang mengatakan siapa dia banyak beribadat di situ, dia boleh masuk syurga. Yang bantah ke ulama lain. Kali ibadat banyak, mana-mana ke syurga, insya-Allah. Tak nanti duduk dalam masjid Nabi. Ada yang mengatakan kita duduk dalam raudhah ni hati tenang, macam duduk dalam syurga dah. Tuan-tuan masuk raudhah ni tenang ke tak tenang? Haji sorry, tak tenang. Apa ayat tak? Dia benar jawab tak boleh. Ada orang tenang, ada orang tenang. Masa masuk raudhah tu tengok tak? Ada tempat mimbar, tempat tinggi apa ni, tempat muazzin. Perasan tak? Waktu saya mari dulu, mula-mula masuk Madinah ni, pelajar tahun 88-89 tu. Di situ tu, tempat saya study, lepas maghrib sampai isya. Tak ada siapa haji tak ada. Kita bawa buku, nota belajar, duduk situ, duduk bawah muazzin tu. Allah, bila saya masuk semalam, saya duduk kat situ.
Sebab kita kata di sini lah tempat aku membesar. Tapi sekarang ni tak ada 2 minit. Haji jalan. Lari juga kita. Dia kata apa? Jadi maknanya suasana berubah. Yang betulnya kata di para ulama yang tamaknya ada orang masuk Raudah tenang. Cuma sekarang ni mungkin terlalu ramai, terlalu macam-macam. Kalau kita pergi waktu tak ada orang, tenang je Raudah tu. Maka dia mengatakan bahawa Raudatul Riyadhnya itu, iaitulah tempat itu sendiri akan dibawa ke syurga nanti. Wallahu a'lam, itu di antara huraian para ulama. Selesai kita. Bila duduk di Masjid Nabi, kita duduk dekat dengan Rasulullah SAW, maka kita berpeluang untuk menyampaikan salam daripada dekat. Kita pergi, tadi kita tengok kan, dekat Raudah tu ada 3 ruang. Ruang tengah, ruang yang pertama tu masih lagi Raudah sebenarnya, tapi sudah dipagar. Kalau dia buka, jadi luar lagi. Ruang tengah tu, yang ada mata, berhadap dengan, dia panggil muwajah. Dia berhadap dengan muka Nabi SAW. Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar. 3 tu dekat-dekat. Semua tu duduk dalam rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dalam rumah dia. Waktu Nabi wafat, sahabat berbincang, nak ke bumi mana jasad yang mulia? Nak ke bumi mana? Jadi ada yang mengatakan kita nak balik Mekah. Abu Bakar kata tak boleh. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda, Al-Anbiya, para Nabi dikebumikan min haitsu qubid. Di mana dia wafat, ke bumi di situ. Bila dimaklumkan kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah kata tak apa. Dia akulah walaupun dalam rumah dia nak. Maka dibuka je. Digalinya kubur dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila Sayyidina Abu Bakar nak mati, minta izin pula dengan anak dia, Aisyah, ayah nak duduk sebelah Nabi. Aisyah kata boleh. Bila Sayyidina Umar kena tikam, ingat Sayyidina Umar ditikam dalam masjid. Ketika dia keluar nak salat subuh, ditikam oleh seorang majusi berupa Islam, dikenali dengan nama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dia punya pisau, dia mata 2, berekong ini. Dia tunggu Sayyidina Umar lalu nak pergi salat, dia bagi. Kena terburai perut dia. Masa tu tak ada teknologi. Kalau ada doktor bagi stoma ni, boleh je dia baca air balik. Tapi zaman tu tak ada stoma tak ada. Dan terburai itu mati, wafat lah. Mana Sayyidina Umar dekat nak mati, minta izin dengan Aisyah nak minta duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha izinkan. Lepas pada ke bumi Sayyidina Umar, Aisyah pun pasang langsir rumah dia. Sebab Umar ni bukan mahram dia. Ayah dia tak apa, ayah dia Abu Bakar. Tengoklah bagaimana umur mukminin nak jaga aurat dia dengan orang mati pun dia masih lagi jaga aurat, dia buat langsir. Dia kata Umar ni orang asing dengan dia, maka dia tutup. Kita hari ni hajah-hajah sekalian, jagalah pakaian kita, aurat kita. Kata orang jangan sampai kita dibungkus dengan kain kapan baru tutup aurat. Waktu hidup ni terdedah ya aurat. Aurat kita, ingat, di antara kita boleh buka muka kita, tangan kita sampai ke pergelangan tangan. Yang lain-lain kena tutup, pakai stoke, pakai stongan, insyaAllah. Jadi itulah, kita bagi salam pada Nabi dari dekat. Alhamdulillah, kita pun keluar. Di tempat yang kedua yang diziarahi oleh Nabi SAW, iaitulah perkuburan Baqi'. Nabi selalu pergi. Dia pergi tengah hari, ada waktu dia pergi malam. Satu malam, dia balik rumah Aisyah. Nabi tengok Aisyah tidur ke tidak? Tidur, dia pun bangun, pergi, keluar daripada rumah, pergi ke Baqi'. Aisyah, nak pergi mana Rasulullah ni? Biasalah, orang isteri ramai ni malah dia curiga sikit lah, takut tukar bilik lain. Dia pun ikut keluar lagi. Rupa Nabi pergi ke Baqi'. Dia ikut. Kemudian dia tengok Nabi balik, dia berlari cepat, tidur tempat yang sama. Orang yang lepas berlari ni, dia punya jantung tu duduk nak Nabi pegang. Tidur apa lagu ni? Aisyah pun, ya Rasulullah, cerita dia. Dia kata, Rasulullah, kalau kita pergi kubur, kita nak baca apa? Jadi sebelum Nabi kita tanya, dia tanya dulu. Dia tanya, Nabi kata, Nabi pun ajar, kamu kata, Assalamualaikum ya darakum ini, sampai ke akhir ziarah kubur. Ada waktunya Nabi, tujuan Nabi pergi tu, dia tengok Aisyah tidur, dia pergi sebab dia terima wahyu kena pergi ke ziarah pada orang yang berada di perkuburan Baqi'. Satu hari Nabi keluar ke Baqi' bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengeluh. Nabi kata, Allah ikhwan. Nabi kata, Allah lah yang jaga saudara-saudara. Sahabat terkejut. Ya Rasulullah, alasna ikhwan?
Bukankah kami semua ni saudara Nabi? Nabi kata, mu bukan sahabat saudara, bal antum ashabi. Kamu ni sahabat aku. Siapa saudara? Saudara aku, iaitulah orang yang datang selepas Nabi wafat, dia beriman dengan Nabi, maka jadi saudara. Kita sekarang ni termasuk ikhwan ke tidak? Ikhwan. Mana saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut Islam. Oh, sahabat pun tanya, kaifa ta'rifuhum? Bagaimana Rasulullah boleh kenal? Tak jumpa boleh kenal macam mana? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala beri tanda kepada aku, ghurran muhajjili. Orang yang berwudu, orang yang bersujud atas dunia ni, bila kita bangkit di akhir esok, muka kita bercahaya. Komen. Tangan kita bercahaya. Tidak kata jadi balap, warna pelik tu dak, jadi apa panggil apa? Albino. Maaf kalau ada. Bukan saya tu catat. Mana bercahaya. Sebab itulah hajah semua ni kalau nak muka bercahaya, pakai wudu ke pakai makeup? Makeup ni orang tak percaya kepada diri. Minta maaf hari ni kalau marah pun tak apa, sebab nak klik tu kan. Wanita yang suka pakai makeup, wanita yang tidak ada jati diri. Sebab dia tak percaya kalau Tuhan buat dia comel, dia terpaksa cap sana sini. Sebab itulah dalam kuliah subuh kita buat contoh, kita kata keni lutut. Nampak sensitif, sebut keni lutut, marah tak komen lalu bawah tu. Tak ada apa dia kata orang wanita. Keni lutut, kena lutut. Lagu mana lutut? Dia putih atas ni. Baru kena. Lutut ni, dia putih atas ni kan. Wanita kita dia cukur dulu, dia betul je, betul lutut. Jangan marah saya, nanti kita balik, kita pergi zoo negara tengok. Marah kata? Kalau marah banyak. Jadi balik pada cerita, takut tak habis. Sama-sama nak tak dengar. Ghurran muhajjalin, muka bercahaya. InsyaAllah, kita setiap kali kita masuk tandas, buang air, ambil je wudu. Walaupun tak nak solat. Biar kita nak cahaya kita ni, apa lampu yang kacau kan tengah jalan sekarang ni. Kereta baru, lampu LED. Oh kacau pun. Ya. Kita nak cahaya kita tarik LED. InsyaAllah ta'ala. Kata insyaAllah. Ambil wudu sentiasa. Kalau ambil wudu jaga-jaga tu, tunggal sikit lampu tu. Jadi jiwa lampu curang. Jangan lampu mudah kenal. Nabi kata, mereka ni bangkit akhir esok, muka bercahaya. Allahu Akbar. Ya Allah, Allah majana minhum, jadikan kami ni muka yang bercahaya. InsyaAllah. Yang muka bercahaya ni banyak kelebihan. Mereka ini bila dia beragak di akhir esok, kita akan pergi. Nabi kata, wa ana faratukum alal haud. Nabi kata, aku tunggu kamu di tepi kolam. Banyak Nabi bila tengok sahabat-sahabat kita kena hina, diunanya oleh kafir, Nabi kata sabran, sabarlah para sahabat. Wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Kolam itu, kolam di syurga di mahsyar. Kita ni ada dua kolam. Satu dia panggil haud. Haud ni kolam di mahsyar. Satu lagi kausar, itu dalam syurga. Kalau masuk dalam syurga, lain cerita ni. Sekarang ni di kolam, di mahsyar. Yang kita takut, satu hadis ni sahih. Nabi tunggu kita tepi kolam, orang yang muka percaya, kaki tangan semua berduyun-duyun masuk. Siapa dia boleh minum daripada kolam Nabi, dia tak dahaga lagi di mahsyar sehingga masuk dalam syurga. Itu di antara doa kita dekat Kaabah kan. Allahumma adzillani tahta dhilli arsyika. Ya Allah, bayangkan kami di bawah bayangan arahmu. Wasqini. Ini doa. Kau buku buat taklid Malaysia apa? Doa tu boleh dibaca walaupun tidak di bawah saluran emas. Baca. Allahumma adzillani tahta dhilli arsyika. Ya Allah, bayangkanlah kami di bawah bayangan arahmu. Padahal dia tidak ada bayang. Wasqini, berilah kami minum dengan gelah-gelah daripada kolam Nabi SAW. Doa tu boleh dibaca terus. Di antara doa boleh dibaca terus sampai kita mati. Kita minta, kita boleh kolam. Jadi ramai orang datang. Tiba-tiba ada sekumpulan muka bercahaya, kaki bercahaya daripada wudu pada orang salat. Tiba-tiba malaikat datang, dia sekat. Dia dengan semesti dia tak pernah masuk. Nabi yang berada tepi kolam, Nabi tengok. Nabi kata, ya malaikat ummati. Malaikat, itu umat aku tu. Muka bercahaya. Malaikat patut lepas lah. Nabi kata umat aku. Malaikat, dia telus. Sebab itu Allah lantik malaikat jaga kita. Kalau lantik manusia, banyak rasuah. Ini malaikat tadi makan rasuah sebab dia tak makan.
Dia makan tidak, bini tidak, minum tidak. Jadi tak nak rasuah apa kita? Nak bagi makan dia tak makan. Nak bagi bini muda dia tak ada bini. Dia tak bini. Jadi akhir kali mereka kata, ya Rasulullah, annaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Rasulullah, Tuhan tidak tahu mereka ni telah pindah perjalanan agama. Kalau Nabi kata halal jadi haram. Ya Nabi kata haram jadi halal. Kalau Nabi tak suruh kita pulung buat. Kalau sunnah Nabi kita suruh kita tak buat. Ini saya bimbang. Bila mereka dakwah macam ni, Nabi kata suhkan liman baddala ba'di. Halau mereka keluar daripada kolam karena mereka telah mengubah perjalanan agama. Inilah yang kita berjuang para jemaah sekalian. Yang saya itu ajar tuan-tuan, bacalah zikir yang ambil daripada Nabi. Bacalah selawat yang mari daripada Nabi. Bacalah amalan-amalan yang mari Nabi kita ajar. Sebab kita bimbang takut kita dihalau daripada kolam. Dengan sebab kita mereka-reka perkara agama. Nak reka kereta, reka lah 5 tayar, 10 tayar. Nak reka kapal terbang berapa sayap, dipersilakan. Tapi nak reka agama lah, kita tidak ada autoriti untuk reka agama. Setelah Allah Ta'ala perintahkan, al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku telah sempurnakan agama. Maka di perkuburan Baqi' itu ada 10,000 sahabat dikebumikan di sana. Di antara nama-nama yang dikenali, nah, nama dia anak Nabi Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian Ummahatil Mukminin, 9 orang dan satu tempat itu. Ingat tadi kita tunjuk satu tempat ya, ada situ. Kemudian Sayyidina Osman tengah-tengah tadi, nampak tak? Masa pergi tengok tadi. Awak tengok yang nampak ni. Selesai yang kedua. Yang ketiga, Nabi sentiasa pergi ke Quba. Quba, dia pergi jalan kaki atau dia naik kenderaan. Tak kira naik donkey ke naik unta, jalan pergi. Maka Nabi sentiasa pergi ke Quba pada hari Sabtu ataupun hari Khamis kata riwayat. Dan dia solat di situ. Maka Nabi kita beri dalam hadis, Nabi kata, man tatahhara fi baitihi, siapa dia bersuci di rumah dia. Ingat tak waktu nak pergi ziarah kita bagi tahu, tua-tua maupun haji-haji ambil wuduk di rumah. Siapa dia bersuci di rumah dia, memang dia qasad keluar daripada rumah dia nak pergi ke Quba. Sampai di Quba kita bersolat. Tak kira solat apa? Solat duha, solat witir, solat tarawih, solat fardu. Maka dia boleh pahala sekali umrah. Timbul soalan tentang ini, kenapa Nabi kata siapa dia tatahara, bertaharah di rumah dia. Solat, ambil wuduk di rumah dia, kamu dia pergi ke Quba. Kenapa? Ulama hadis kata macam ibarat kita nak pergi umrah, kita pergi ke mana? Kita pergi ke Mikat. Kita pergi ke Mikat siap-siap, niat pergi. Macam tu juga kita ambil wuduk siap daripada kita dah ready nak pergi ke mana? Ke masjid Quba. Ada juga jemaah bisik, ustaz jatuh. Kalau jatuh apa? Jatuh wuduk jalan. Saya ni layak tidak boleh pahala sekali umrah. Kita kata insya-Allah sebab kita dah niat pasak keluar daripada rumah memang nak pergi ke Quba. Jatuh tengah jalan tu insya-Allah lah. Tidaklah menjadi halangan, jangan sedih lah. Kalau sedih juga, naik bahijab tu depan. Dia hantar pergi ke Quba, balik pula. Atas kena naik, jangan naik bah yang ada atak tu. Kalau tu dia pusing satu Madinah. Oh, jenuh tunggu kita nak sampai ke Quba. Tapi kalau kita duduk lama sini, kalau package kita lama lah, saya suruh naik bah. Lepas solat Isya, kita pakai naik bah tu lah. Oh, kita ceramah atas tu. Oh, tunggu-tunggu mari dekat subuh dah bawa bilik. InsyaAllah. Tapi oleh kerana package kita ni pendek, kita nak tumpu solat di Masjid Nabawi Syarif, kan? Jadi kita nanti mari mula-mula lah. Ada setengah package tu lama duduk sini. Ada rahsia tu saya tak nak cakap. Nak tanya di sana sudah. Kenapa package ni lama, kenapa package ni sikit? Dia ada rahsia sendiri. Kalau kita cakap, turun pula markah hari ni. Baik. Jangan bila ada setengah orang ni sombong kadang-kadang bila tanya, tuan esok kita nak pergi ke Quba. Oh maaflah haji, saya dah 10 kali dah mari Madinah. Kata Nabi tu sini 10 tahun. Tiap minggu pergi, awak 10 kali mari tak nak pergi dah. Cuma mungkin dia tak nak pergi ke lain-lain tempat. Boleh je kita boleh atur kan. Kumpulan ni Quba saja, dia tak pergi ke lain tempat. Ambil satu kereta pergi Quba. Sehingga sahabat mengatakan kalaulah Masjid Quba ni di ujung dunia kami akan mengembara pergi. Apalagi Masjid Quba duduk di 3 km daripada Masjid Nabi. Tak nak pergi, kita kata rugi. Yang keempat, Nabi juga SAW pergi ziarah syuhada Uhud. Bagi Nabi, Uhud ini suatu perjuangan yang besar lah. Sebab sahabat mati depan mata dia 70 orang. Ingat ada waktu kita naik atas bukit rumah.
Bukit yang kita naik, itu nama apa bukit? Bukit Rumah. Bukit Rumah Sun. Rumah tu maknanya bukit tempat 50 orang tentera pemanah duduk atas tu. Ingat saya kata haji dan hajah, cuba tengok ke makam syuhada. Kita nostalgia, kita fikir, kita tengok dengan hati kita. Seolah-olah kita nampak Nabi duduk mengesak darah dia di tepi Bukit Uhud. Bergelempangan depan Nabi 70 sahabat yang syahid. Baru kita terasa bagaimana kita, apa perjuangan kita, apa sumbangan kita kepada agama ini, sehingga kan kita ada satu perkara yang kita boleh bawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak semestinya kita semua mati. Sumbangan kita ni masing-masing. Ada orang boleh sumbang dengan duit untuk perjuangan Islam, kita beri. Ada orang boleh sumbang dengan doa, ya dia tak ada duit. Ada orang duit pun tak ada, doa pun tak pandai, tapi dia pandai ikut. Kalau kita nak majlis ilmu, dia yang atur kerusi, dia yang susun meja. Jadi semua kita, sebab itulah kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, Inna Allaha qasamal amal kama qasamal arzaq. Allah Ta'ala bahagi amalan seorang itu sebagaimana dia beri pembahagian rezeki. Ada orang rezeki kaya melalui perniagaan. Perniagaan apa tu sama? Ada yang jual kain, ada yang jual kasut, ada yang jual makanan. Ada yang kaya melalui jabat kerajaan, jadi cikgu, ustaz, doktor. Demikian juga dengan amalan kita. Ada orang yang Masya Allah, amalan dia kuat solat, tapi dia tak banyak sedekah. Ada orang yang kuat berpuasa, tapi dia tak kuat solat. Begitulah pembahagian amalan. Yang penting kita kena reda, kita kena happy, kita kena suka dengan apa yang Allah beri pada kita untuk melakukan kebaikan. Ana cukup kagum apabila rumah saya, pondok saya dulu dilanda banjir tahun 24 Disember 2014. Banjir sungguh. Rumah saya tu tinggal atap je. Kita yang kita kumpul 15 tahun, 18 tahun kumpul di Madinah ni, semua dilanda oleh banjir. Habis duit biasa dulu taruh. Kita mari ceramah ke jemaah haji boleh orang kata boleh sikit-sikit. Beli kita tahun 24 Disember tarikh dia 2014, banjir habislah kita. Tapi lepas pada tu saya tengok NGO, Masya Allah dia datang. Saya kata NGO ni manusia kecil. Dia datang basuh rumah orang, tak ada bayaran. Dia pula bawa makanan. Orang tempatan pula jual nasi pagi sampai RM7 sebungkus. Kita kata Masya Allah, orang luar mari bagi bantuan. Orang di kampus sendiri duduk tekan kepada orang-orang yang mari tolong. Baik, yang penting bagi kita haji dan hajah, di mana kita rasa selesa dalam gerak kerja dakwah kebajikan ni, buat. Yang penting yang bertepatan dengan syarak yang dibenarkan oleh sunnah Nabi SAW. Maka Nabi kita pergi ke Uhud, bagi salam kepada para syuhada Uhud. Nabi Allah telah sebut dalam Quran, kamu jangan kata orang mati syahid itu mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup, duduk di ruh dia sedang berlega di bawah aras. Begitu hebat. Mereka pernah minta dengan Allah Azza wa Jalla nak balik semula ke dunia. Tuan tanya, kamu nak ke apa lagi? Pokok mati syahid. Dia kata nak balik mula ke dunia. Untuk apa? Nak pergi tengok anak bini. Dia kata tak. Nak pergi perang pula, biar mati sekali lagi. Sebab dia tahu betapa besarnya kelebihan mati syahid. Nah, kita yang tak tahu ni, tak rasa apalah. Bunyi mati tu takut dah. Nah, itulah saya kata kita kena beza di antara takut mati dengan ingat kematian. Kata apa dia boleh jawab hari ni? Apa beza di antara takut mati dengan ingat kematian? Apa beza? Nak pergi hadiah mana tak ada ni? Takut mati dengan ingat mati. Jawab. Depan hari ni. Yang satu tu bersedia untuk mati. Kau mana? Ingat mati. Ingat mati. Orang takut ni dia mengelakkan daripada mati. Jadi kita ni kalau takut mati, buat kita takut mati lah. Orang jual lah ubat apa beli lah. Asal kau ubat tak mati. Ubat ni dia buat toksik, tak payah ke hospital, macam-macam dia kempen, 500 beli. Tapi ingat kau mati tu kita tak berani buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Nak mati. Kita tengah tempat berjalan lagi tempat maksiat, malaikat maut mari mati dalam perjalanan ke tempat. Itu dipanggil beza di antara takut mati dengan ingat kematian. Jadi alhamdulillah 4 tempat yang kita pergi ziarah. Cuma jemaah tanya kenapa tak turun di Masjid Qiblatain. Kita tunjuk je sebab Masjid Qiblatain tidak ada kelebihan yang terkhas untuk kita solat di situ. Tak macam Masjid Quba. Cuma sejarah dia boleh cerita di mana-mana pun.
Kalau turun bawah pun Haji Taurik tu tak tadi nak cerita juga kan. Dalam waktu panas. Satu lagi Masjid 7. Kita break sekejap dekat Masjid 7 itu. Itu tempat perhimpunan sewaktu peperangan Khandaq. Dua peperangan nama dia. Satu nama dia peperangan Khandaq. Apa nama Khandaq? Peperangan Gallipoli. Haji tanya itu, mana kali ni? Tak. Madinah ni dia macam huruf U. U macam ni. Gitu lah. Sini ya tempat terbuka. Di antara Uhud dengan Jabal Silah. Di Jabal Silah dekat Masjid Musalah kan. Sini terbuka. Belakang ni tanah hitam. Tanah hitam ni batu kerikil. Kambing, kuda nak jalan payah. Satu. Yang kedua belakang sana kubur kebun Yahudi. Yahudi ni partner dia orang. Kalau masuk dalam kebun Yahudi, rusak habis kebun kawan tu. Jadi Madinah ni masyhur, dia panggil tempat terbuka di antara Uhud dengan Jabal Silah. Maka Nabi kita ambil tempat yang paling pendek sekali untuk pertahanan. Dia dekat dengan Ajimati Syaikhain ni sampai ke Masjid 7. Anggaran dia Syekh Bashamil contohnya dalam buku ni mengatakan lebih kurang 2,700 meter. 2.7 kilometer. Itu je jarak dia, pendek. Dia gali dengan cangkul, tak ada bulldozer, tak ada bom, tak ada apa ni alat-alat jentera yang berat. Tapi mukjizat tu berlaku. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah kita pada petang yang mulia ini. Jadi insya-Allah sebagaimana kata orang, apabila setiap kali ada pertemuan mesti ada perpisahan. Jadi kita jemaah tanya macam mana pula cara wada Madinah. Ada setengah orang kata wada Madinah, ziarah wada. Wada tu makna selamat tinggal. Al-wada maknanya selamat tinggal. Jadi kita nak selamat tinggal apa? Nak selamat tinggal apa? Madinah. Jawabnya tak ada apa-apalah. Malam ni kita pergi solat subuh maghrib, solat isya di masjid. Kemudian yang laki-laki tu boleh ya ke depan tu. Pergi ziarah yang paling dekat sekali dengan Raudah, dengan makam Nabi, kita bagi salam pada dia. Tak dekat. Orang Selimak pun kalau tak boleh pergi daripada luar kalau nak pergi. Kalau tak pergi pun kita dah pergi pada hari tersebut. Pagi tadi kita dah pusing. Alhamdulillah itu sudah dikira wada. Yang pentingnya berdoalah kepada Allah sebagai Subhanahu taala sebagaimana doa yang saya ajar sewaktu kita nak wada Mekah. Dalam poster tu. Tulis itu baca yang sama juga. Allahumma la taj'al hadza akhir ahdina. Ya Allah jangan jadikan ini kali terakhir aku berada di tanah haram Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jangan jadikan ini kali terakhir kami berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jangan jadikan ini terakhir di bumi Thayyibah, bumi yang bertuah ini. Kita doa, Allah marzuqnal audata ba'dal audati. Ya Allah rezekikan kami kembali balik ke sini. Balik semula ke Madinah ini bersama keluarga kita dalam keadaan sihat wal afiat, selamat sejahtera, aman damai dalam masa yang terdekat. Doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan hajat kita dapat datang lagi bersama dengan keluarga, anak-anak, anak cucu kita mari. Dan kita doakanlah kepada keluarga kita yang sudah meninggal dan ada di antaranya keluarga sahabat kita meninggal. Kita doakan supaya Allah Taala curahkan rahmat kepada dia. Allah Ta'ala berikanlah keampunan kepadanya. Dan kita doakan ucap takziah kepada keluarganya. Kata belakang, a'zamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Itu di antara ucapan takziah. Nanti saya hantar poster ucapan takziah itu supaya senang kita nak belajar. Jadi setengah masyarakat ni bila tengok orang mati, habis satu geruk tu sudah bertukar jadi geruk Al-Fatihah. Nah, apa geruk Al-Fatihah? Kita doakan terus ya. Lebih baik kalau nak hantar terus kepada keluarga si mati. Ini kita kata contoh dalam grup kita ni grup orang lain. Kita cerita orang lain mati tak kenal pun. Habis pakai tutup Fatihah itu buat apa? Nah, ya, kalau kita kenal keluarga dia, kita hantar PM, WhatsApp kepada keluarga si mati. Saya itu cara yang kita buat. Sebab tu saya tak komen dalam tu. Biar habis dia pergi jenazah, dia ada masa free, dia akan buka balik. Oh, orang ni takziah, dia boleh bayar, dijawab. Kalau tak dijawab pun dia tahu. Kita bagi tak. Kalau dalam grup dia tak ingat mana, akhirnya dia pun delete satu grup. Habis tak tahu siapa yang hantar grup. Kecuali grup kita telah penuh dengan ditempel poster Al-Fatihah, poster takziah. Jadi kita kata tukarlah sikit budaya tu. Lebih baik kita PM kepada orang yang ditimpa musibah tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kita di antara ucapan takziah kita kata a'zamallahu ajrakum, kata wa ahsana azaakum
wa ghafara limayyitikum. Jadi Allah Ta'ala lah bagi kebaikan kepada kamu dan telah kesabaran di atas musibah ini, dan Allah ampunkan orang yang mati dalam keluarga kamu. Itu di antara ucapan yang diucap oleh para ulama salafus saleh. Jadi alhamdulillah, perbanyakkan doa, insya-Allah mudah-mudahan kita selamat balik ke Madinah ini, dan niatlah sebagaimana yang telah saya ulang balik kepada haji dan hajat, niat dengan istiqamah dengan baik. Kita minta supaya kita sentiasa beristiqamah di atas landasan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Madinah tetap di hati walaupun kaki kita pasang belakang pergi. Ya, insya-Allah itu dia punya kata-kata dia. Sekian dulu. Saya juga minta maaf dengan haji dan hajat. Sepanjang saya memberi bimbingan, ada kata-kata yang menggurui perasaan, ada kata-kata yang tak selesa, ada kata-kata yang tak kena dengan selera. Macam-macam lah. Kita jadi terpomo ni kadang-kadang tak. Kita kutip tu kadang-kadang kena atas orang sepo tu kan. Tepik kita. Itu saya ni, kalau kita kalau waktu kau ni, hok nombor kita sekali. Banyak lagi hok nak ni, tapi takat tu dulu. Mudah-mudahan tuan-tuan haji dan hajat istiqamah lah. InsyaAllah balik nanti saya bagi link 50 kuliah Riyadhus Shalihin dalam perkara larangan. Itu penting sangat untuk kita belajar-belajar. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi lah di alam maya dan juga di alam nyata, insyaAllah. Sekali lagi saya minta maaf di atas segala salah dan silap dan juga kekurangan dalam bimbingan. Itu kita buat yang termampulah. Dulu lain, dulu kita orang muda sehat walafiat. Sekarang ni kita sudah tua, cara pergerakan pun berbeza. Kita juga terima kasihlah kepada pihak 3D yang diwakili Tuan Haji Samsul di atas jemputan yang dibawa kita sampai bersama dalam grup ini, dan juga kepada semua para petugas yang bersama. Aku qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.